Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia, ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk cerita kali ini, saya nak cerita tentang Tasik Kenyir. Siapa antara kita semua ni, mana-mana antara kita ni lah yang pernah pergi Tasik Kenyir, yang gemar dengan aktiviti macam bercamping ke, memancing ke apa. Jadi tempat Tasik Kenyir ni memang popular dengan aktiviti-aktiviti macam tu. Dan tak kurang juga dengan kisah-kisah seram dia. Macam-macam kisah seram yang saya pernah jumpa, yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar yang terjadi dekat Tasik Kenyir ni. Jadi pada hari ini, saya nak menceritakan salah satu pengalaman seseorang ni, ataupun pengalaman cerita yang saya jumpa ni, yang pergi bercamping bersama rakan-rakan dia ke Tasik Kenyir. Jadi tanpa membuang masa, okay, let's the story begin. Okay, kisah ni berlaku pada tahun 2008 lagi tu. Seingat saya lah ni saya bahasakan diri saya ni sebagai yang bercerita ni lah, ya. Mudah untuk kita fahami cerita dia. Saya, best friend saya dengan kawan kami, Kak Azhar, Kak Lin, Musa, Mamat, Black dan Wan, plan nak ke Tasik Kenyir selama 3 hari 2 malam. Jadi semua waktu tu, semua excited gila. Memang seronok sebab memang plan nak ke sana kan. Sebab tahu aktiviti kat sana, tempat sana macam mana kan. Cantik dia lain macam lah. Memang orang kata best sangat lah. Sebab ini adalah kali pertama kita orang nak pergi ke sana tau. Walaupun semua kita orang ni anak jati Terengganu, kecuali seorang lah yang nama Mus tu dengan Kak Lin. Kak Lin ni pula orang Johor. Orang kita lah, orang Johor. Saya orang Johor. Okey. Jadi hari yang kami tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Dan awal-awal kita orang plan memang nak gerak awal lah, sebab semua sekali dah siap, dah memang excited sangat nak gerak kan. So sebab nak sampai awal kat sana, senang lah nak buat aktiviti. Jadi ada masa tu lagi panjang lah nak beraktiviti kat situ. Jadi sampai kita orang ambil package untuk jelajah pulau selama 3 hari 2 malam macam itulah lebih kurang, ya. Jadi destinasi yang kita orang nak pergi dekat Tasik Kenyir pada kali percutian ni lah, kita orang nak pergi ke Pulau Herba satu. Kita nak pergi Pulau Lasir. Dan lagi satu pulau saya tak berapa nak ingat nama dia lah kan. Nama pulau tu dia cakap kat sini. Korang semua pun tahu kan, yang Tasik Kenyir tu sangat luas dan banyak pulau-pulau kecil kat dalam Tasik Kenyir tu kan. Jadi bila dah sampai kat sana, kita jumpalah satu orang makcik ni. Dia yang menguruskan package percutian kat Tasik Kenyir tu lah lebih kurang kan. Jadi makcik tu dia cadangkan untuk kita orang pergi berkemah. Berkemah kat mana tau? Dia kata tempat yang paling cantik, tempat yang paling baik kalau korang minat nak berkemah tu, pergi dekat puncak Pulau Lasir. Siapa yang pernah pergi mungkin tahu, mungkin pernah dengar tu. Sebab cerita ni makcik yang orang kata yang menguruskan kat sana tu, dia kata pergi dekat Pulau Lasir, tempat dia cantik sangat, kata makcik tu lah, ya. Menurut makcik ni lah, dia kata tempat ataupun puncak kat gunung Pulau Lasir tu memang cantik, out of the world punya orang kata experience lah kalau pergi kat sana.
Dia kata umpama syurga dunia. Konon-kononnya lah ya. Ali ni, okey, kita letak Ali lah. Ali ni dia anak pada makcik yang memberi, yang orang kata, bukan kata owner tau. Makcik ni dia lebih kurang orang yang menguruskan kita orang punya percutian lah, lebih kurang nak sewa ke apa ataupun boat ke apa kan. Dia ni orang yang menguruskan je lah. Jadi Ali ni anak dia. So dia ni selaku tukang bawa boat. Dia akan bawa kita nak ke mana. Ali ni akan bawa naik boat tu lah. So dengar je plan kita orang ni terus buat muka cuak tau. Tak kenapa tak tahulah. Daripada awal kita orang ni naik boat sampailah kaki kita orang ni jejak kat Pulau Lasir tadi tu, si Ali ni tak berhenti-henti tau bagi nasihat kat kita orang untuk kita orang tukar plan. Katanya janganlah lepak kat sana, janganlah pergi camping kat sana, dan jangan tidur kat puncak lagi, kata dia. Bila ditanyakan kenapa, dia ni cakap lah, puncak tu susah lah nak daki, tak cantik lah, macam-macam lah alasan si Ali ni kan. Masing-masing buat muka pelik tau dengan gelagat si Ali ni. Tapi kita orang buat macam abaikan je lah kan. Sebab masing-masing dah excited sangat dengan cerita fairy tale yang makcik ataupun mak pada Ali tu beritahu tadi. Sampai je kita orang terus angkat semua peralatan barang-barang yang kita orang bawa tu dan mulalah daki gunung tu. To be honest saya pun dah tak ingat lah macam mana bentuk jalan nak naik ke atas gunung tu waktu tu. Tapi pandangan ke atas sana tu masih segar dalam kepala otak saya, kata dia. My first impression was, sesampai je kat puncak tu adalah wow, sangat mendamaikan, sangat cantik. Bagi saya yang cintakan alam semula jadi ni, memanglah the best. Memanglah saya ni blown away by dia punya kecantikan, dia punya orang kata keindahan alam fauna dan flora. Flora dan fauna ke fauna dan flora, macam tu lah Maaflah, saya kan tak berapa pandai sangat. Okay. Tapi ada satu yang saya pelik. Walaupun makcik tu cakap kat kawasan tu sangat-sangat jarang orang berkemah ataupun tidur dekat situ, tapi kawasan perkemahan tu sangat-sangat terjaga rapi, kemas je. Saya tekankan sekali lagi sangat terjaga rapi. Korang bayangkan kawasan yang sekeliling dia tu hutan, bila tengok ke atas memang tak nampak langit. Maksudnya pokok memang pokok penuh lah. Orang kata pokok hutan tu hutan tebal lah. Jadinya walaupun sekelilingnya penuh dengan daun kering dan ranting pokok, tapi kawasan tu sangat bersih, tanpa sehelai pun daun kering tau. Maksudnya kita kan panjat daki gunung tadi tu, kata dia. Bila daki gunung sampailah kawasan perkemahan tau, dekat atas Gunung Lasir tadi tu. Jadi bila sampai kat tempat perkemahan tu, kawasan yang tempat untuk kita buat kemah ataupun kita nak buat riadah dekat situ memang bersih, memang tak ada selai daun pun, kata dia. Dan keliling-keliling tu banyaklah tebal sampai tak nampak tanah pun. Umpama dia macam kawasan tu dibersihkan, disapu dengan penyapu lidi apa semualah. Memang orang kata macam ada orang jaga hari-hari. Sebab tak payah cakap jauh lah, depan rumah saya ada satu pokok. Jangan kata 2 hari, kalau sehari ataupun pagi kita dah sapu, tengah hari dekat lantai rumah tu mesti bersepah dengan daun-daun kan. Itu baru cerita setengah hari punya cerita. Belum cerita 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Lagilah menimbunkan daunnya kan. Tapi kawasan kat kemah ni, kawasan tempat untuk kita orang nak berkemah ni sangat bersih. Yang saya cakapkan tadi, orang yang duduk kat kampung tahulah kan benda tu, macam mana bentuk tanah yang disapu dengan penyapu lidi gitulah, kata dia. Bersih, licin, dan kalau nak baring guling-guling pun best je saya rasa waktu tu. At first kan saya macam pelik lah kan, macam rajin pula pekerja tasik kenyir ni bersihkan tempat ni. Sampailah tahap ni saya masih lagi husnuzon ataupun fikir tu memang tengah fikir mood nak, orang kata mood nak berjalan-jalan, mood nak enjoy kan. Memang positif je lah waktu tu. Orang dah tolong kemaskan pun banyak pula bunyi kau kan, kata dia. Okey lah. Now saya cuba gambarkan kawasan tu macam mana. Korang cuba bayangkan dari langkah pertama sampai dekat puncak sana tu,
Kat depan kita orang ada satu kawasan lapang, kawasan untuk pasang kemah yang tadi saya cerita lah, pasang kemah ke apa kat situ. Dekat situ ada beberapa buah meja kayu dan kerusi kayu yang memanjang, kerusi bench macam kalau kat kantin sekolah gitu kan. Kat depan lagi pula, dalam jarak 15 langkah macam tu daripada meja tu, ada macam pondok kayu yang terukir cantik je. Pondok kayu tu lah cantik, tapi pondok kayu tu tak ada dinding kan. Mungkin macam tempat orang solat ke apa, atau macam yang kita tengok dekat R&R kan, biasa ada tempat orang, ada papan kayu, ada pondok tu kan, ada bumbung tapi dinding tak ada. Dan antara pokok dan meja ada tempat masak, dan sebelah kanan toilet dan belakang toilet tu adalah hutan yang tebal lah. Dan sebelah kiri ada sungai yang sangat-sangat cantik. Ada air terjun kecil dan ada hamparan batu yang besar lah agaknya, yang kita boleh baring-baring ke atas tu. Bawah hamparan batu tadi pula ada semacam satu kolam tau, dalam sungai tu. Cantik dan jernih je air dia. Memang cantik tempat dia. Korang dapat bayangkan tak? Macam saya cerita ni lah, cubalah korang bayangkan Kalau ada antara korang yang pernah jejakkan kaki ke sana, boleh tahulah kot macam mana tempat dia. Sekarang saya tak sure lah kawasan tu cantik lagi macam dulu waktu saya pernah pergi tu ataupun tidak. Jadi kita balik semula kepada main story kita tadilah. Kita orang yang perempuan ni sibuklah keluarkan semua makanan apa semua kan, letak kat atas meja, siapkan simple lunch yang memang dah siap masak daripada rumah tadi. Dan puak-puak lelaki pula tukang pasang kemah, sibuk-sibuklah pasang kemah itu ini, dan sediakan bahan api untuk nak buat barbecue malam nanti. Dan lepas semua dah siap-siap kan, dah semua siap, kita orang dah makan apa semua, lepas tu kita orang pergilah main air. Tapi waktu tu saya dengan Kak Lin lepak makan jajan tau kat meja, sambil layan borak-borak sembang-sembang lah dengan Kak Lin ni kan, sambil orang kata tengok gelagat kawan-kawan kan. Jadi kawan baik saya pula ni, saya pun panggil saya. So saya dengan Kak Lin pun pergilah tengokkan dia orang tu kan. Tapi tak turun pun main air, kita orang just duduk lepak kat atas batu dengan Kak Zah. Jadi semua yang ada dekat situ jelas nampak tau, yang air sungai yang depan kita orang ni tak dalam waktu tu lah depan tu. Dan kawasan yang kawan baik saya ni duk main-main dengan anak ikan tu pun paparan lutut je kata dia, air tu memang tak dalam. Jadi bila kita pergi ke tengah sikit kat sungai tu, dia macam dalam sikit lah, kat paparan dada gitu. Saya tahu sebab masa tu juga si Black dengan Mamat tengah main air dekat tengah kat sungai tu lah, betul-betul tempat tengah tu kan. Jadi Musa dengan Kak Wan pula main air dekat kawasan yang saya cakap tadi tu lah, yang semacam ada kolam tau. Dia dekat dalam sungai tu macam ada kolam sikit, pun tak dalam kat situ sebenarnya. Yang paras dia punya dalam tu paras atas daripada lutut sikit. Jadi mungkin kita orang rasa lah waktu tu mungkin itu adalah buatan manusia ataupun pekerja-pekerja kat Tasik Kenyir yang sengaja buat. Yelah, mungkin diorang ataupun pihak Tasik Kenyir ni sengaja buat macam tu untuk pelawat yang bawa keluarga ataupun anak-anak kecil. Jadi diorang pun bolehlah mandi kat kawasan kolam tu sikit kan. Jadi masa ni juga mata saya terpandang hamparan batu bawah air terjun kecil tu. Terpaku tau. Sebab bila diperhatikan betul-betul kat situ, ada macam bunga-bunga kecil yang tumbuh dekat celah-celah batu tu. Ada kupu-kupu yang comel duk main-main kat situ tau. Bukan seekor dua tau, tapi banyak sangat kupu-kupu, macam-macam warna dia tau. Ya Allah, masa ni saya memang setuju betul lah dengan kata makcik tadi tu, yang katanya kawasan ni seperti syurga dunia lah. Dan seriously, saya cakap memang sangat-sangat cantik. Ya Allah, tak tergambar dengan kata-kata. Ni kata dia ni lah, sebab saya tak pernah tengok yang tempat ni. Dia kata macam dalam fairy tale. Memang cantik. Dan sesuai sangat untuk orang yang suka berfantasi dengan alam. Siapa yang ni boleh try pergilah kat sini. Dan masa ni lah kita orang mula diuji Allah. Dan dalam saya duk syok-syok layan pemandangan tadi, saya ternampak lah kawan baik saya ni dalam air. Kawan baik kan, saya tukar nama dia lah, saya letak nama dia Fida lah. Si Fida ni tergapai-gapai tau dalam air, macam tangan je macam lemas macam tu. Nampak tangan dia je yang duk naik turun daripada dalam air tu lah. Saya pandang kawan-kawan saya yang lain, dia orang nampak macam biasa je, macam tak terkejut, macam tak apa tau. Tak ada riak, risau ke apa, langsung tak ada.
Lagipun, saya pelik dengan diri saya sendiri lepas kejadian tu. Sebab bila dia ingat-ingatkan balik, waktu tu saya sikit pun tak rasa takut ataupun risau masa tu. Pelik juga kan? Cuma hanya ada rasa saya perlu turun selamatkan si Fida tu. Jadi sebelum saya terjun konon-kononnya nak selamatkan Fida ni, saya siap cakap, biar saya yang selamatkan awak. Kata dia macam itulah kan. Wah, hebat betul. So saya tu terus terjun waktu tu. Bila saya tarik saya tarik si Fida ni, saya tarik dia, saya terus lempar dia kat belakang lah. Macam mana saya boleh tarik si Fida ni dan macam mana saya lempar dia tu, jangan tanya, kata dia. Sebab saya sendiri pun tak ada jawapan. Dan masa ni lah saya rasa kaki saya macam kena tarik-tarik dengan sesuatu daripada bawah tu. Tapi saya tak nampak. Memanglah tak nampak sebab kita kat atas saya kan. Tapi saya boleh rasa waktu ni saya mohon pada Allah SWT, untuk siapa pun yang tarik kaki saya waktu ni, janganlah tarik sampai saya, orang kata mayat saya ni tak dijumpai. Gila Boleh pula masa-masa kritikal macam ni boleh terfikir benda-benda macam tu. Saya ni untuk nak cerita sebenarnya saya ni memang tak pandai berenang tau. Jadi waktu tu saya pun tenggelam, drowning. Dan pada masa itu saya hanya berserah pada Allah SWT. Saya terimalah kalau ini adalah sebab ataupun asbab saya meninggal dunia. Dan orang kata pasrah dah. Walaupun dalam hati waktu tu tetap ada perasaan takut. Sebab saya mula terbayang tau, dosa-dosa pada mak, pada family, ayah, semualah. Kita ingat adik-beradik, semua dia saya teringat lah waktu tu. Semua benda ni macam flashback tau sekali. Sebab saya nak cerita sikit lah. Sebab saya dulu kan, pernah lah saya ni accident. Sebelum nak accident, saya tak tahulah, ini dah sekali saya accident. Minta jauh lah lagi, janganlah accident lagi kan. Kali pertama ni saya accident, sebelum saya nak impact tu ataupun nak terlanggar tu, saya boleh macam flashback everything. Boleh ternampak, terbayang semua sekali. Mak, ayah, semua saya nampak. Okey, saya sambung cerita Adalah manusia jahil macam saya ni, kata dia. Time-time nyawa kat hujung ni lah nak ingat semua tu. Jadi apa yang dia cerita ni macam saya pernah jadi jugalah. Tapi taklah sama kan. Waktu tu saya accident motor. Okey, kita sambung lagi cerita. Pandangan saya waktu tu dah mula kelam tau. Nafas waktu tu pun dah tersekat-sekat dah. Saya tak tahulah berapa banyak air yang saya dah telan waktu tu, saya pun tak tahu. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana keadaan saya masa tu pada korang semua. Orang yang pernah lepas mungkin faham kot apa yang saya nak cerita ni. Sampai sekarang ni saya pun masih trauma tau. Kalau pergi swimming, dada automatik rasa sesak, rasa berat. Bila je kaki waktu tu dah tak jumpa tanah, memang terkaih-kaih lah, memang tak jumpa tanah kan. Saya tak sedar. Masa tu saya dah rasa tak berapa sedar. Dah orang kata dah blur-blur dah, memang dah tak pekit, dah tak nampak apa dah. Tiba-tiba saya rasa macam saya kena tarik oleh seseorang. Buka-buka mata je, saya dah ada kat tepi sungai waktu tu. Masa ni jujur saya cakap dengan korang semua, apa yang saya rasa dalam air tadi hilang serta-merta. Macam terus macam tak ada apa-apa dah. Dan saya punya kawan tadi, Fida ni, dah menangis-nangis dah, muka dah pucat dah. Dia macam ketakutan sangat-sangat lah waktu tu. Dan saya pula ni, waktu tu padahal saya yang lemas tadi kan, saya pula jadi tukang pujuk, tenangkan dia. Dan Kak Zah dan kawan-kawan yang lain dah mula-mula dah bebel-bebel lah ni, marahkan saya sebab tiba-tiba boleh terjun pula macam tu. Dan saya waktu tu, saya tersenyum kambing je. Macam tu lah kata dia. Dalam Kak Zah bebel-bebel tu, angin mula bertiup, suam-suam kuku macam tu tau. Dan suasana waktu tu dah mula jadi gelap. Saya tengok langit mendung tau, macam nak hujan kan. Tapi bila tengok jam, baru pukul 5 lebih. So kita orang pun terus bersiap-siap untuk barbecue awal lah, nak start bakar-bakar kan. Takut tunggu malam kan hujan pula, tak sempat nak makan, kata dia. Dan sejujurnya, saya daripada kecil memang mudah merasa dengan kehadiran makhluk gaib waktu tu. Tapi tak kenapa daripada awal sampai dekat Tasik Kenyir ni, saya tak rasa apa-apa. Sampailah sesi barbecue ni dimulakan tau. Dan saya punya dan si Fida ni tahulah saya punya perangai ni macam mana. So bila dia tengok saya ni dah macam pelik-pelik je kan, si Fida ni selaku best friend saya tadi tu dah mula panik tau. Dan sesi memperkenalkan diri
ada makhluk Allah ataupun daripada makhluk Allah yang alam satu lagi ni pun mula bermula, kata dia. Saya dekat meja tu terus ke tempat dia orang nyalakan api lah, yang dia orang nak start bakar-bakar ni kan. Sebab saya dah mula rasa something wrong somewhere. Macam ada benda yang tak kena je tau, saya rasa macam tu. Saya cuba tengok sekeliling kan, tapi saya tak nampak apa-apa pula waktu tu. Tapi rasa tu memang ada. So saya buat selamba je lah kan. Sebab pun daripada kecil mak ayah saya pun selalu pesan, kata dia, kalau ada nampak ataupun rasa sesuatu, jangan cakap dengan orang lain. Ataupun biasanya orang cakap jangan tegur, macam tu. Buat macam biasa je, buat macam tak ada apa-apa, buat macam tak rasa apa-apa, walaupun rasa. Korang boleh bayangkan tak macam mana perasaan saya waktu tu, tengah-tengah kat hutan tu, kat puncak pula tu, paling haru kat pulau tu hanya ada kita orang berlapan je waktu tu. Benda tu pula saya rasa kan, makin dekat aura dia, perasaan dia tu kan. So waktu tu saya tengah main-main, saya buat main-main dengan kayu api lah, dan mula rasa tak selesa sangat. Saya duduk bau tu kuat sangat tau. Bau tu yang tak tahu nak describe macam mana Bau dia tu macam bau bunga tau. Mungkin bau wangian lain tapi tak tahulah Yang pasti bau tu dia tak busuk, tapi tetap bukan bau yang menyenangkan. Dan bila saya berdiri, bau tu tak ada pula. Bila duduk, bau tu ada. Jadi kelakuan waktu tu, saya tu duduk berdiri macam tu kan. Adik perhatian pada kawan-kawan saya ni lah. Dia tengok kan, dia kenapa pula dia ni kan. Dia orang ni pandangkan je tau. Dan masing-masing dah start mula nampak gelisah tau. Tapi masing-masing masih cover lagi. Masing-masing buat macam borak, macam biasalah kan. Musa tengok saya waktu tu, senyum lah Musa tengok saya. Dan saya, dia macam angkat kening lah, maksudnya macam dah kenapa engkau kan. Dan saya senyum balik sambil giling kepala, macam tak ada apa-apa lah, please tak payah kisah lah kan, macam tu, lebih kurang gitulah Saya pun waktu tu tetap tak nak cakap apa-apa tau, layan je borak macam tak ada apa-apa pun yang terjadi. Dan dalam masa yang sama saya tengok Kak Zah hanya senyap je tau, tak bercakap apa-apa, dia diam je. Walaupun disoal macam-macam soalan pasal bahan-bahan barbecue ni tadi, sebab bahan-bahan barbecue ataupun bahan perapan ni Kak Zah yang sediakan tau. Jadi tiba-tiba tak ingat lah siapa yang cakap, Kak Zah tak boleh cakap sekarang kan. Kalau betul Kak Zah angguk dan waktu tu Kak Zah angguk. Masing-masing macam faham je, dan biarkan je Kak Zah tu macam tu. Keadaan saya masa tu rasa sangat-sangat lemah, rasa sangat takut dah waktu tu. Sebab apa yang saya tahu, kita orang ni dikelilingi dengan aura yang sangat kuat dan sangat banyak. Tambah-tambah pula dengan keadaan Kak Zah masa tu, saya terus minta saya punya kawan baik ni pergi ambil beg saya dekat dalam kemah. Saya suruh si Fida ni pergi ambil beg saya lah, dengan niat waktu tu konon-kononnya nak buka MP3 surah Al-Quran ke, macam surah-surah Ruqyah ke, macam tu lah kan. Tapi nasib kita orang waktu tu memang kurang baik tau. Macam mana? Sebab saya, si Fida ni pergi cari dalam pergi masuk dalam kemah, ambil beg saya. Dia kata dalam beg saya tu kosong, tak ada handphone, tak jumpa pun. Jadi si Fida ni siap bawa sekali beg tu, datang pada saya, nah tengoklah, kata dia macam tu. So saya pegang beg saya tu, rasa beg ringan pula kan. Saya buka beg tu, kosong. Saya terbalikkan semua beg tu, satu handphone pun tak jumpa kau. Kata dia macam tu lah So saya jenis, dia cakap lah saya ni pula jenis yang pakai banyak handphone waktu tu. Memang ada juga macam kawan-kawan saya yang jenis sekarang ni, ada yang pakai 2 handphone, 3 handphone pun ada. Paling maksimum 3 lah, 4, 5 tak pernah jumpa lagi. Okay, saya sambung cerita balik Waktu tu saya dah mula rasa tak sedap hati tau. Sebab saya yakin tau, semua handphone saya simpan dalam beg tu tau. Tapi tak ada pula time nak pakai ni, hilang. Tak tahu kat mana handphone ni. Saya cuba pejam mata, saya cuba relax. Astagfirullahalazim. Mulalah berzikir apa semua kan, minta pertolongan daripada Allah.
Dan saya buka balik mata, saya tengok si Fida ni tengah ambil gambar. Sikit. Dia ambil gambar dengan kamera dia lah kan. Bukan kamera handphone ni, pakai kamera biasa. So saya tanya dengan dia, kenapa awak ambil gambar? Dia cakap senang nanti. Kalau ada apa-apa, ni lah bahan bukti ada, kata dia macam tu. Kan? Oleh macam kan. Saya pun dah tak boleh fikir dengan rasional waktu tu kan. Sebab saya pun dah penat. Sebab saya dah rasa sangat-sangat takut. So saya lantakkan je lah si Fida ni, kau nak ambil gambar ke, kau nak gambar ambil ke, suka hati, kata dia kan. Tak sempat pun nak makan sangat barbecue tadi tu. Hujan pun dah mula turun. Lobat pula tu. Membazir betul, kata dia kan. Dah masak-masak tak sempat makan. Waktu tu pun suasana dah jadi sangat-sangat gelap dah. Dah macam lewat malam. Padahal baru je maghrib. So kita orang semua turun lah kemas-kemas. Tapi tak sempat apa-apa. Hujan turun makin lebat. Dan angin pula makin kuat. Gugur peti pula dah mula kerbum. Kedengaran macam-macam lah kan. Yang terus kita orang ramai-ramai waktu tu lari pergi toilet tau, untuk elak daripada terkucil malam nanti, kata dia. Jadi sebelum nak tidur ke, ataupun sebelum nak masuk kemah ni, semua pergi toilet dulu. Jadi nanti tak adalah sibuk-sibuk dengan hujan-hujan kan, nak pergi ke kemah, nak masuk ke toilet kan. Jadi lepas tu pun masing-masing semua berlari masuk kemah. Tengok-tengok kemah saya ni bocor lah pula, kata dia. Ya Allah, dugaan betul. Aduh, apalah nasib. So kita orang berdua bantai je lah, masuk dalam kemah, terus siap-siap nak tidur. Dan astaghfirullahalazim, kata dia kan, yang si Fida ni letak kepala dia terus boleh tidur kan. Padahal tempat yang si Fida ni tidur basah kot, walaupun dah lapik dengan kain kat situ. Memang dia ni dah macam spesies Nobita dah, letak kepala terus tidur, kata dia kan. Dia pula waktu tu tak boleh nak tidur, biji mata terkebil-kebil lah. Segar je biji mata, kata dia. Lagipun awal lagi kot masa tu, tambah pula memang rasa tak tenang. Takut jadi apa-apa je malam tu kan. Sebab saya dari tadi dah perasan kan. Jadi tiba-tiba saya nampak daripada luar tau, sama-sama je cahaya, macam ada orang keliling kemah. Pusing. Tapi rasa takut tak ada pula saya masa tu. Sebaliknya saya jadi rasa tenang pula. Pelik juga kan. Apa tahu saya rasa tenang? Sebab bila nampak macam tu, saya rasa macam ada orang jaga saya tau macam tu. Dan saya pula terus tanya, Mu ke Black? Mu berjaga ke malam ni? Kata gitulah kan. Dan soalan saya tu pun dijawab, aku lah jaga mu malam ni, kata dia. Mu tidur dah, kata dia macam tu lah kan. Maaf lah ya, bahasa saya tak berapa pandai sangat bahasa Kelantan ni. Bahasa Kelantan rasa Terengganu. Maaf, dia kan orang Terengganu kan. Maaf, saya abang just mencuba, kata dia. Okey, sambung cerita. Okey, deal. Serta-merta mata saya waktu tu terus rasa mengantuk tau. Yelah, dah rasa macam ada orang, ada kawan pula jaga kat luar. Memang rasa tenang sikit lah. Jadi terus rasa mengantuk. Masa duk mamai-mamai tu, dengarlah kot, dia ni macam mengusir sesuatu. Syuh. Macam tu kata dekat luar kemah lah kan. Jadi bangun tidur je, bunyi kecoh hara kat luar kemah ni tau. Jadi saya pun keluar lah kan, kepala jenguk sikit kan, apa benda yang kat luar dia orang kecoh-kecoh sangat. Dan waktu tu saya tengok masing-masing semua tengah sibuk nak kemas tau. Semua macam tengah kemas nak balik dan masing-masing macam tu. Jadi apa lagi, saya pun kemas lah juga kan. Orang kata takkanlah nak tinggal kat situ, sebab tak sanggup lagi dah saya nak stay kat situ, kata dia. Masa tu pun dah subuh, hari pun dah cerah dah waktu tu. Tengah berkemas-kemas, Ali budak yang bawa bot semalam tu, anak pada makcik tu kan, muncul dengan muka yang cuak dan risau kan. Dia suruh kita orang keluar daripada kawasan ni cepat-cepat, masuk je bot. Sebab kita orang ni memang tengah kemas kan. Jadi sambil-sambil kemas dah siap, masuk je bot. Dia tanya, ada apa-apa jadi tak malam tadi? Si Ali tanyalah. Bahaya, kata dia. Tapi dia tak tahu macam mana nak cakap dengan kita orang masa dia hantar kita orang nak pergi ke situ lah. Sebab dia takut mak dia marah. Sebab mak dia kan menguruskan benda-benda macam ni kan, benda-benda ekspedisi ni kan. Jadi dia takut lah mak dia marah, sebab kononnya nanti merosakkan rancangan mak dia ke, macam tu lah agaknya kan. Nanti rosak lah bisnes mak dia, kata dia macam tu. Dia pun tak tahulah apa niat si Ali ni nak kenakan kita orang ke, macam tu kan. Sebab Ali cakap sepanjang dia tolong mak dia, tak pernah ada orang yang tidur kat sana pun. Jadi korang rasa, aduh panas je hati saya waktu tu dengan makcik tu kan. Apasal pula dia boleh recommend kita orang tidur kat sini kan. Apa yang Kak Zah tanya Ali lepas tu,
buat kita orang semua terdiam tau. Termasuklah si Ali ni sekali. Semua terdiam. Yang ni Kak Zah cakap sebab ada nenek dengan 2 orang cucu dia kat atas tu kan. Lepas tu Ali pula jawab balik, macam mana Kak tahu, kata dia. Sebab semalam masa kita orang barbecue, dia datang tengok tau. Ni Kak Zah cakap. So akak pun tak tahu macam mana akak boleh nampak dia orang bertiga. Sebab ni kali pertama akak nampak makhluk selain daripada manusia, kata Kak Zah. Dan makhluk tu boleh nampak dengan mata kasar pula tu. Dia sama macam manusia tau. Cuma pandangan daripada mata dia orang ni lain daripada manusia. Ni kata Kak Zah lah. Ali pula jawab, kat atas tu memang ada kak. Ada nenek dengan 2 orang cucu dia. Nenek kebayan lah Lagi satu, kalau korang semua perasan kat sungai yang korang mandi tu ada macam kolam kan. Ni yang tempat yang kolam sikit, yang konon-kononnya saya rasa kan ni dibuat oleh orang kata orang-orang sekitar kat sini untuk budak-budak mandi, kata dia. Konon-kononnya lah macam tu. Itu adalah tempat makhluk yang kita tak nampak nak mandi dan minum, kata dia. Yang minum kat situ selalunya ataupun terutama sekali harimau yang kita tak boleh nampak. Dan masing-masing ni telan air liur lah, kata dia kan. Masing-masing pucat dah muka dengar penjelasan daripada si Ali ni. Dan saya pula dah tak ingat dah siapa yang tanya Kak Zah. Kan ada semalam ada orang tanya Kak Zah kan, Kak Zah tak boleh cakap kalau tak boleh cakap angguk kepala. Dan Kak Zah angguk tu kan. Dan hari ni Kak Zah jawab. Dan jawapan daripada Kak Zah ni buat saya rasa macam ginilah Kak Zah kan. Sebab Kak Zah cakap, Kak Zah senyap tak bercakap sebab Kak Zah baca apa yang Kak Zah mampu dalam hati waktu tu. Sebab Kak Zah takut tau. Kalau Kak Zah buka mulut kan, Kak Zah hilang kawalan. Malam tu memang Kak Zah sangat-sangat takut. Kalau ada yang histeria dan berjangkit, nanti kan berjangkit, semua orang kena histeria, kan dah jadi satu masalah besar, kata dia. Kalau semua tu jadi, Kak Zah tak boleh nak bayangkan apa yang akan terjadi kat kita semua. Nak elak daripada semua tu, jadi Kak Zah hadap takut tu seorang-seorang je, biar semua orang tak tahu. Kurang-kurang kalau jadi apa-apa pada Kak Zah, korang semua ni masih ada untuk tolong Kak Zah, kata Kak Zah. Musa pun boleh tolong Kak Zah, kata dia. Sebab Musa ni antara teralim lah, orang kata yang kuat pegangan agama dalam grup-grup kami waktu tu. Lepas tu masing-masing buka cerita apa yang diorang lalui malam tu. Jadi waktu tu Musa, Kak Lin dan Mamat macam kena cuit tau. Cuit macam gitulah. Masa tengah barbecue lagi, dia orang cakap Wan dengar budak main lari-lari kat dalam pondok. Tu dah satu tu kerja juga kan. Dan Mi dengan si Fida, best friend saya tadi tu lah, cakap dia orang okey je, tak ada kena gangguan apa-apa pun. Okey je lah maksudnya kan, sebab tidur pun nyenyak semalam kan. Jadi semua orang pun pandang si Black. Dan si Black ni senyum je. Dia cakap dia pun selamat sebab semalam dia mabuk ubat. Dah tak sedar apa-apa dah, dia makan ubat semalam. Dia tanya kita orang, tak perasan ke dia tak join barbecue semalam? Dia kata gitulah. Dan lepas mandi-mandi, dia terus makan ubat dia. Dan dia terus tertidur sampai pagi. Dia memang dah tak sedar sangat dah. Masing-masing senyap tau, sebab tak ada seorang pun yang perasan. Dan saya pula tercengang lah sebab saya pun terus cakap lah, dah semalam tu aku borak dengan siapa? Siapa yang jaga kemah aku? Duk keliling-keliling kemah aku semalam kan? Daripada cahaya lampu suluh tu yang sama-sama tu, saya yakin yang semalam tu si Black. Kan semalam saya bercakap lagi pun, tubuh besar, sado tinggi kan. Tapi si Black ni deny tau. Seboleh-boleh kata tidak lah, itu bukan saya, bukan aku lah, kata dia. Sebab dia memang mabuk ubat semalam. Dia memang terus tidur. Dia cakap dia rasa tak sihat, dia makan ubat, dia terus down, hilang terus, kata dia. Si Black ni dia kata lepas diselamatkan saya yang daripada lemas tu, dia terus rasa tak sedap hati tau. Dia terus hati dia rasa duduk macam tu lah, kata dia. Black cakap air waktu tu kat situ tak dalam tau. Kaki dia pun masih boleh jejak tanah lagi tau waktu tu. Tapi bila dia pegang je saya, dia nak selamatkan saya waktu tu, kaki dia terus tak jumpa tanah dah. Terus hilang tanah bawah tu, dah tergapai-gapai dia. Masa dia tarik saya tu, dia tak kata ini lagi satu azab dah lah. Memang susah sangat nak tarik saya. Memang berat sangat waktu tu. Dia kata nasib baiklah selamat dua-dua naik ke darat. Kalau tak, dua-dua dah innalillahi wa innalillahi raji'un. Kak Zah pula tambah lagi, masa kat toilet yang ramai pergi tu, before masing-masing nak masuk tidur kan dah start hujan, dia orang semua lagi nak pergi toilet tu kan. Dia nampak
macam ada seorang perempuan ni terbang masuk ke hutan belakang toilet tu waktu tu, dan dia terus tundukkan kepala dan dia peluk lengan Kak Lin. Dia sebab waktu tu dia memang dah takut sangat-sangat dah. Yang lain pun cakap tau, dia orang rasa macam ada tangan yang sengaja tau, macam pegang-pegang dia, pegang sentuh-sentuh, tapi tak nampak apa ataupun siapa yang pegang dia orang. Dan saya pula langsung zero. Lepas saya tak terima apa-apa usikan lah, tak ada kena apa-apa lah. Lepas selain daripada orang kata yang kena lemas tu, itu je lah sekali. Saya lepas tu dah tak ada kena apa-apa. Dan pasal siapa yang duk jadi Pak Gad kemah saya waktu tu, itu pun memang misteri lah jawapannya kan. Saya memang tak tahu benda tu memang nak jaga saya ke, ataupun dia memang nak usik saya ke. Sebab dengan cara tu lah kan. Tapi yang saya tahu, saya rasa selamat. Sebab saya memang dengar dia memang macam ada syok. Dia usir-usir something lah. Masa saya tengah sama mama nak terlelap tu kan. Jadi waktu tu saya rasa macam ada orang jaga. Lagi happy lah. Kalau betul dia nak usik saya dengan cara tu, dan saya yakin dia mesti menyesal. Sebab saya bantai tidur dengan nyenyak ni, dengan tenangnya kata dia. Jadi lepas tu kita orang pun plan lah nak cancel je lah percutian kita orang ni. Sebab dah terlalu banyak usikan waktu tu kan. Nak balik terus lah. Tapi si Ali ni pujuk, alah tak payahlah cancel kan. Dia kata kan ada lagi 2 pulau kita orang nak pergi jalan-jalan ni. Dia kata dalam package kan ada 3 pulau. Jadi pergi jalan dulu kata dia. Membazir kata dia kalau balik macam tu je. So kita orang pun okey je lah. Kita orang pun pergi. So cuba-cuba untuk lupakan apa yang terjadi malam semalam tu, dengan sedaya upaya untuk cuba menikmati percutian itu. Dan dalam keadaan berhati-hati dan takut tertegur ataupun menyinggung hati makhluk yang ada kat sana lah. Benda dah terkena kan. Jadi perasaan berhati-hati memang menebal di dada lah waktu tu. Takut lagi terkena. So bila dah settle semua percutian kita orang kat sana, on the way nak balik kereta, nak balik ke Terengganu baik semula lah, makcik tu pun datang minta maaf dan cakap dia sengaja nak kita orang tidur kat sana. Sebab makcik tu cakap nenek tu sebenarnya adalah penjaga harta karun kat situ. Wow kan. Mungkin Ali dah beritahu mak dia lah, sebab pasal nenek tu lah. Jadinya dia tanya dengan Kak Zah, kenapa tak minta sikit harta karun tu? Dalam kepala saya pula waktu tu, gila ke apa makcik ni kan, cari naas namanya tu kan. Makcik tu cakap lagi dengan Kak Zah, sebab Kak Zah ni beruntung tau. Sebab nenek tu tunjukkan diri dia yang nyata. Sebab kononnya ramai yang pergi ke sana dengan tujuan sebenarnya nak jumpa dengan nenek tu, tapi masing-masing ni balik dengan hampa, tak pernah jumpa. Dan Kak Zah pula jawab lah. Kak Zah jawab simple je. Dia kata, kita orang ni datang sini cik nak release tension, dah penat kerja, bukan nak cari harta karun. Kata Kak Zah, kalau kaya dengan cara tak betul macam tu, banyak bahana, banyak susah nanti. Tak elok, macam-macam perkara yang tak elok akan terjadi. Makcik tu pun cakap lah, sebenarnya tempat yang kita orang tidur tu bukan puncak. Itu tempat biasa je tu. Sepatutnya kita orang ni masuk sikit je lagi ke dalam hutan, baru akan nampak jalan ke puncak yang sebenar, kata dia. Kiranya macam setingkat je lah lagi kita orang nak naik ataupun nak jumpa betul-betul puncak ataupun syurga dunia yang makcik ni claim tadi lah. Kononnya lah kan. Kalau pun kat situ pun dah angka gila, orang kata dah menakutkan sangat-sangat, apalah lagi nasib kita orang kalau kita orang berkemah dekat atas puncak tu, lagilah macam-macam agaknya kan. Jadi tak naklah saya bayangkan, kata dia. Masa tu juga kita orang tahu, rupanya makcik tu cakap dalam banyak-banyak pulau, Pulau Lasir lah ataupun pulau yang kita pergi ni lah, pulau yang paling menyeramkan atau paling angker. Dah tahu tu kenapalah makcik hantar kita orang yang iman senipis kulit bawang ni pergi sana, kata dia kan. Hantarlah Pak Imam ke Pak Bilal ke kan. Kita orang ni jangan jangan kata dia orang, saya pun sama goyang juga babe. Kesian kita orang ni, daripada nak suka-suka dah bawa balik trauma. Yalah, lepas kita orang berborak-borak dengan makcik tu, kita orang pun pecutlah balik ke Kemaman Terengganu. Stop sekejap kat bandar Kuala Terengganu dengan niat nak tengok-tengok gambar yang si Fida ni ambil semalam. Kan dia Fida ambil gambar tu selepas saya orang kata lemas tu kan. Dan ambil kau, kata dia,
jelas dia orang tumpang sekaki ambil gambar. Dalam gambar yang Fida ambil banyak semalam, paling banyak dalam gambar ni adalah Kak Lin tau. Sampai terus demam dia lepas tengok gambar-gambar tu. Tak seronok je budak-budak lelaki ni nak terjun mandi kat sungai tu kan, dan benda-benda ataupun makhluk tu pun sama-sama mandi juga kata dia. So Mamat lah kan, Mamat yang semalam kata dia macam konon-konon jaga kemah saya tu kan, dia adalah boyfriend pada Kak Lin. So dia bawa Kak Lin ni jumpa ustaz balik lepas tu lah sebab Kak Lin tu macam dah lemah sangat, dah lemau dah kan. Masa berubat tu dia orang tunjuklah gambar-gambar tu dekat si ustaz yang berubat ni, dan ustaz tu suruh, kata dia buanglah gambar-gambar ni sebab gambar-gambar yang kita orang ambil ni gambar hidup kata dia. Saya tak berapa pastilah makna gambar hidup tu apa. Siapa yang boleh terangkan mungkin boleh terangkan lah. Jadi nanti komen kat bawah So akhirnya hanya tinggal beberapa keping je gambar untuk buat kenangan yang kita orang boleh simpan lah. Yang pastinya gambar dia orang tak adalah dalam tu kan. So saya pula, dan saya sendiri rasa saya dah mula lain tau sejak daripada orang kata peciran kita orang tu. Dalam kepala ni asyik terbayang-bayang je apa yang jadi. Dan penyudahnya si Fida ni bagi saya minum air, ada satu air yang dah ustaz tu dah jampi-jampikan kan, dan saya pun lepas tu rasa okey sikit lah, Alhamdulillah. Dan pesan saya satu je kata dia, walau apa pun ujian yang kita dapat dalam berdepan dengan makhluk selain daripada kita sesama manusia atas dunia ni, banyakkan ingat Allah SWT dan cuba bertenang sebaik mungkin tau. Sebab jiwa yang cepat kacau akan cepat lemah, dan dalam kelemahan tu akan buat kita cepat mengikut hawa nafsu. Saya sendiri pun masih belajar untuk menjadi setenang itu. Memang susah nak dapat, dan insya-Allah kata dia macam tu. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap korang enjoy dengan cerita ni kan. Dan pada saya cerita ni agak menarik jugalah, sebab saya tak pernah sampai ke Tasik Kenyir, tak dapat terbayangkan. Tapi yang selama ni saya baca kan, oh memang menarik sebenarnya Tasik Kenyir ni tempat dia. Cuma insya-Allah kalau ada kelebihan kelapangan insya-Allah, mana tahu kan ada rezeki, orang kata ada keberanian kan, dah pergi ke sana nanti bolehlah kita pergi. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe yang anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.